intro kes 1MDB selalu disebut. Dalam berita, dalam politik, dalam perbualan harian. Tapi bila ditanya secara jujur, apa sebenarnya yang berlaku, ramai masih kabur. Jadi dalam episod ini, kita tidak bercakap tentang siapa salah dulu. Kita mula dengan soalan paling asas, apa itu Swantot MDB dan kenapa skalanya jadi terlalu besar? 1. Apa itu Swantot MDB? Bahasa mudah. DB atau Safpan Malaysia Development Berhad ditubuhkan pada tahun 2009. Ia adalah syarikat pelaburan milik kerajaan Malaysia. Mudahnya begini, kerajaan mahu sebuah syarikat yang boleh meminjam duit besar, melabur dalam projek besar dan jana pulangan untuk negara. Fokus utamanya tenaga infrastruktur pelaburan strategik jangka panjang pada peringkat awal. DB bukan penipuan. Ia bermula sebagai idea pembangunan negara. 2. Struktur kuasa. Ini penting untuk faham. Menurut The Edge, pada waktu itu, Perdana Menteri juga Menteri Kewangan dan juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Apa maksudnya dalam kehidupan sebenar? Maksudnya, bila keputusan besar nak dibuat, pinjam berbilion ringgit, ubah hala tuju pelaburan, lulus transaksi besar, keputusan itu akhirnya naik ke satu meja. Ini bukan salah dari segi undang-undang semata-mata, tetapi ia mencipta risiko besar jika semak dan imbang tidak cukup kuat. 3. Pembesaran yang terlalu cepat. The Edge menerangkan bahawa MDB berkembang dengan sangat pantas. Ia membeli aset tenaga besar, membuat pelaburan besar, dan hampir semuanya dibiayai melalui hutang. Bayangkan seperti ini, syarikat baru tetapi meminjam duit seperti syarikat lama yang sudah stabil. Menjelang 2014, hutang kasar 1MDB mencecah sekitar 34 bilion. Masalahnya bukan hutang semata-mata. Masalahnya ialah hutang itu tidak disokong tunai yang cukup kuat. Masalah kecairan. Contoh mudah. The Edge menekankan satu isu besar. Kecairan. Kecairan maksudnya berapa cepat aset boleh ditukar menjadi duit tunai. Dalam kes MDB, banyak aset dinilai tinggi tetapi sukar dijual cepat. Wang pula terikat dalam struktur luar negara. Ibarat rumah bernilai jutaan ringgit, tetapi gaji bulanan tak cukup untuk bayar ansuran. Di atas kertas nampak kaya, tetapi aliran tunai ketat. 5. Dakwaan penyelewengan titik kritikal. Menurut laporan antarabangsa yang dirujuk oleh The Edge, antara 2009 hingga 2014, lebih $45 bilion didakwa, diseleweng daripada dana berkaitan. DB, wang ini tidak terus hilang. Ia bergerak melalui syarikat luar pesisir account bank di beberapa negara transaksi berlapis. Disinilah 1MDB berubah daripada isu corporate kepada skandal kewangan global. 6. Kenapa negara luar dulu bertindak? Satu fakta penting daripada artikel The Edge, siasatan awal bukan bermula di Malaysia. Ia bermula di Amerika Syarikat, Singapura, Switzerland, Luxembourg. Sebabnya mudah, wang bergerak melalui sistem kewangan mereka. Bila bank mereka nampak transaksi mencurigakan, mereka bertindak mengikut undang-undang masing-masing. Tekanan antara bangsa inilah yang akhirnya membuka banyak lapisan dalam kes 1MDB. 7. Berapa banyak duit sudah kembali? The Edge, 6 Jan 2026, memberikan angka jelas. Setakat akhir 2025, kira-kira 82 bilion telah dipulihkan kepada Malaysia. Namun, sekitar 12 bilion masih belum ditemui atau dipulihkan sepenuhnya. Mudahnya begini, sebahagian duit rakyat sudah balik, tetapi belum semuanya. Apa gambaran besar episod ini jika diringkaskan? DB bermula sebagai proyek pembangunan negara. Ia berkembang terlalu pantas. Struktur kawalan terlalu tertumpu. Pengawasan tidak cukup kuat. Dan transaksi keuangan terlalu kompleks. Gabungan inilah yang membuka ruang kepada salah guna berskala besar. Penutup episod 1. Dalam episod ini, kita belum bincang siapa patut dihukum. Kita hanya faham satu perkara penting, bagaimana sistem ini dibina dan bagaimana ia akhirnya gagal. Dalam episod seterusnya, kita akan masuk ke tahap seterusnya, bagaimana kuasa digunakan
dan siapa yang benar-benar membuat keputusan